بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به جناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlu amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulakan dengan mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk masih lagi bersama di minggu ini, hari Jumaat, setelah kita bersama daripada pagi Isnin sehingga semalam kita telah memulakan perbincangan kita untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat ke-9 surah Al-Baqarah. Cuba kita pintas kembali ayat dan kalimah yang kita bincangkan semalam. Kita gunakan, pertamanya kita secara digital ni kita gunakan Zoom punya share screen lah kita, supaya tuan-tuan dapat melihat bahan-bahan Al-Quran yang kita gunakan dalam perbincangan kita. Dan ayat yang kita mulakan semalam ialah ayat ke-9, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Semalam kita telah berkongsikan, mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kalimah yang pertama, dan kalimah yang pertama tu kita bahaskan semalam. Kita perlu bincangkan sekali dengan kalimah yang kedua. Jadi yukhadi'una ni adalah kata kerja, dan fa'il dia pun ada di dalam kalimah yang pertama ni, tetapi kata kerja ni dia ada objek dia. Jadi kita bahaskan sekali dengan objeknya supaya kita nampak konteksnya lebih sempurna. Konteks yang lebih sempurna, iaitu yang ini kata kerja ni iaitu fi'il mudhari' maklum wazan ketiga. Fi'il mudhari' maklum wazan ketiga, dengan fa'ilnya mana? Fa'ilnya ialah ya ni dengan waw nun tu adalah fa'il dia. Fa'il dia menunjukkan pelakunya ialah ramai, mereka. Kalau ya tanpa waw nun, dia. Tetapi bila ada ya dengan waw nun tu sekali, kalau saya bantukan dengan arrow dia, ada ya ni, ya tu datang sekali dengan waw nun. Dia waw nun kita boleh sebut dia pakai una lah, una. Jadi dia menunjukkan fa'ilnya yang jamak, muzakkar, jamak, marfu'. Tiga elemen tu ada sekali kepada fa'il dia tu. Dia adalah muzakkar, kemudian bilangan dia jamak, dan i'rabnya adalah marfu'. Marfu', menunjukkan mereka melakukan sesuatu. Itu kata kerja di sini, melakukan sesuatu, kemudian dia ada objek dia. Objek dia ialah yang ni lah, Allah. Ambil dengan arrow ni. Allah. Macam mana kita nak mengenal dia tu objek? Allah tu akan mengambil huruf yang terakhir tu
Ha tu mengambil baris atas, menunjukkan dia status dia sekarang adalah mansub, ya, accusative. Bahasa Inggeris dipanggilkan accusative. Accusative tu mana mansub. Mansub tu maknanya apa? Kata kalimah kata nama ini adalah dalam mengambil peranan sebagai ataupun ke dalam kedudukan objek kepada yukhadi'una ni. Sebab tu elok bila membahaskannya kita bahaskan sekali dengan Allah tu, ya. Jadi kita kalau kita ambilkan dengan kotak ni, kita padamkan kotak pertama tu, kita masukkan kotak kedua iaitu dengan Allah sekali, ya, iaitu kita bahaskan sekali dengan Allah, barulah lebih tepat kedudukan kedua-dua kalimah tu, ya. Okey. Dan semalam kita telah mula mengenal yukhadi'una ni ialah dengan pertamanya kita gunakan maklumat yang diberikan oleh app Al-Quran dan tafsir dan perkata ni. Kita klik saja kat sini, ya. Kalau tuan-tuan klik kat situ, untuk klik tu elok hilangkan dulu apa-apa highlight yang kita buat, ya, sama ada kotak ataupun arrow tu buangkan dulu, sebab kalau tidak nanti dia akan mengganggu, ya, maklumat yang kita nak bincangkan, yang kita nak lihat ni, ya. Jadi kita hilangkan dulu dengan menekan clear all drawing, tu hilang, ya. Jadi barulah kita tekankan dekat situ, dia akan memberikan maklumat yang tambahan, ya. Yang pertamanya ialah sini kita nampak dua komponen tu apa, ya. Dua komponen tu ialah kata kerja dia dalam bentuk yukhadi'u, kemudian waw nun tu, una tu adalah fa'il dia, ya. Dan fa'il ni sebenarnya dia perlu dilihat sekali dengan ya ni, ya. Kalau kita tak lihat dengan ya, nanti dia akan membawa makna yang berbeza, ya. Iaitu kalau waw nun ni kita lihat sekali dengan ya ni, seperti yang dijelaskan tadi, apabila kita melihat dia sekali dengan ya, iaitu ya, kalau ya sahaja tanpa waw nun bermakna dia, tetapi kalau ya dengan waw nun bermakna mereka, ya. So kenapa kita kena lihat dua sekali, ya, komponen komponen saya tikkan dia, ya, komponen ya dengan yang ni dengan waw nun, kerana kalau kita tidak lihat ni dia tidak memberi gambaran yang tepat kepada fa'il tu. Katalah kalimah ni bukannya ya, katalah kalimah ni ta, ya. Jadi kalau kita tengok sini saja dia tidak memberi gambaran yang tepat, ya. Sebab kalau kita tengok sini bermakna kita kata jamak saja, tapi apa yang menentukan kumpulan fa'il tu adakah orang kedua ataupun orang ketiga ataupun orang pertama, kita kena lihat, ya, sekali dengan yang kedudukan kalimah yang pertama tu, ya. Katakanlah sini ta bukannya ya. So kalau ta dengan ya, dia tidak boleh memberi makna mereka dah, ya. Dia akan memberi makna kamu semua. Yang ni akan berbeza. Sebab tu kita jangan tengok waw nun saja. Yang macam app ni dia bagi highlight waw nun saja, tapi kita mesti ingat, ya, apabila melihat waw nun kena lihat juga huruf yang pertama tu, dipanggilkan huruf mudhari'ah tu, kena tengok sekali untuk mengenal pasti fa'il. Katakanlah sini ta tadi, jadi makna dia bukan mereka, ya. Makna dia ta dengan waw nun bermakna kamu semua. Itulah, ya, yang perlu kita ambil perhatian, ya. Kita boleh gunakan app ni, tapi kita mesti lebih smart pada dia lah, ya. Lebih smart pada dia supaya nanti kalau kita berkongsikan ilmu tu ataupun kita mengajar orang lain, kita kena jelaskan, ya. Okey, itu kedudukan fa'il dia.
Lepas tu dan kita tahu waw nun tu maknanya yang jamak, jadi dia dengan yang jamak membawa erti mereka, ya. Okey, dan di sini juga kita telah dapat makna kepada kalimah ni, iaitu apa dia, menipu. Sini ya, menipu, dia bersangkut paut dengan menipu. Dalam konteks kalimah yukhadi'una, dia sudah membawa erti mereka hendak menipu. Jadi bermakna kalimah ini sudah menjadi kalimah. Kalimah ni adalah dibangunkan daripada kata terbitan, ya, dan kata terbitan tu dibangunkan daripada kata dasar. Jadi bermakna kita boleh tentukan sekarang, maknanya kata dasar dia mesti membawa erti menipu, ya. Menipu ni sudah menjadi sebahagian daripada makna kepada kalimah di dalam ayat tu, tapi itulah sebenarnya kata asasnya, ya. Makna kepada kata asas tu ialah menipu, ya. Menipu tu datang daripada mana? Dia datang daripada, pertamanya ialah 3 huruf akar, ialah, iaitu mana 3 huruf akar? Yang ni, kha, dal dengan ain, ya. Kha, dal dengan ain, dia tidak ada makna lagi, ya. Dia hanya memberi makna apabila dia membentuk kata dasar. So macam mana proses membentuk kata dasar? Kita gabungkan 3 huruf ni, ya. Kha, dal dengan ain, kita gabungkan dia, ya. Gabung dan berikan baris. Itu cara pembentukan kata dasar. Tetapi persoalannya ialah kata dasar dia ada 3 wajah, ya, 3 wajah. Wajah pertama, huruf yang kedua ni boleh mengambil baris atas. Ada juga kalimah, ya, wajah kedua, dal ni mengambil baris bawah. Dan wajah ketiga ialah dia mengambil baris hadapan. So, macam mana kita nak tentukan yang dia ni baris atas ataupun baris bawah ataupun baris hadapan, ya? Yang huruf yang kedua saja. Huruf pertama dengan huruf yang ketiga tu tak ada masalah. Itu tetap baris atas untuk membentuk kata dasar, ya. Jadi untuk mencari maklumat ni, tuan-tuan kena cari kalimah bersangkut paut dengan kha, dal, ain yang dibentuk daripada 3 huruf akar, kha, dan tetapi dalam bentuk wazan pertama, ya, wazan pertama. Sekarang ni tuan-tuan lihat di sini, ini bukannya wazan pertama, ya. Apakah clue dia menunjukkan dia bukan wazan pertama? Dia terdapat huruf alif tambahan selepas kha ni. Tengok sini ada alif ni, ya. So bila ada alif selepas kha, dia bukan lagi wazan pertama. Itu pertama. Yang keduanya, ya tu berbaris hadapan. Jadi dua ni, ya, dua perkara ni memberitahu kita dia bukannya wazan pertama. Kalau saya padamkan ni dulu dan saya gunakan arrow ni untuk membantu apa yang kita bahas, kata dapat yang ni. Kalau ya berbaris hadapan, ya mudhari'ah tu seperti yang di sinilah, ya, berbaris hadapan. Itu dah confirm, bukannya kalimah fi'il mudhari' tu bukannya wazan pertama, ya. So maknanya kalau kita cari di sini kita tidak jumpa apakah kata dasar dia, macam manakah bentuk kata dasar tadi, ya. So kita kena kena pergi cari kalimah yang bersangkut paut dengan kha, dal, ain dalam bentuk wazan pertama, ya. Okey. So macam mana nak mencari itu? Dia kena pergi kat sini, bahagian ni, klik untuk selanjutnya tu kita tengok dalam ayat tu sendiri, ya. Sama ada kita gunakan yang ini ataupun kita balik kepada ayat tu, kita akan dapati ada lagi kalimah satu lagi yang bersangkut paut dengan kata kerja yang sama dalam mengambil bentuk wazan satu, ya. So saya clearkan dulu drawing di sini, ya, dan kita balik ke ayat.
Ya, kita balik ke ayat dulu ya. Kita keluar daripada sini dan kita pergi ke ayat dia. Dalam ayat ya, tuan-tuan dapat satu lagi perkataan di sini, iaitu kita gunakan kotak seperti biasa. Okey, iaitu kalimah yang ni ya. Yakhda'una. Yakhda'una. Dalam ayat tu sendiri sebenarnya dah ada. So kita gunakan maklumat yang di dalam ayat tu untuk membantu kita mencari maklumat-maklumat yang tentu. Sekarang ni yang sini apa? Yukhadi'unallaha, ya. So sini terdapat mana dia arrowkan dia, terdapat ya baris hadapan dan dia ada tambahan alif selepas huruf akar yang pertama kha. So ini adalah wazan ketiga. Kita tak jumpa apa kata dasar di sini. So apa kita buat? Kita cari di sini ya, cari di sini iaitu dalam yakhda'una ni. Ya. So kita clearkan dulu drawing tu. Setiap kali kita nak move daripada skrin satu paparan kepada satu paparan lain, kita kena clearkan skrin tu. Kalau tidak dia mengganggu ya. So, dah clear skrin tu, tekan di sini. Yakhda'una ya. Kita bukan nak membahaskan kalimah ni lagi, tidak. Yang ni kita nak mencari 3 huruf akar dia. Sekarang ni dia wazan yang pertama. Apa clue dia wazan pertama? Mudhari'ah ya ni mengambil baris atas. Ya. Okey, apakah buktinya dia ni wazan pertama ya. Jadi kita untuk membantu menyokong syarahan tu, kita balik kepada template ya. Template yang kita selalu gunakan untuk membantu kita mengenal kalimah ya. So tuan-tuan tengok bahagian fi'il mudhari' maklum, kolom mana? Kolom H ni, yang ni ya. H ni. Itu cara kita nak. Okey, sekarang ni tengok ya mudhari'ah dia ya. Tengok ya baris atas, ya baris atas dan ya baris atas. Okey, so apabila kalimah fi'il mudhari' tu dengan ya mudhari'ah tadi mengambil baris atas, dia sebenarnya dalam kumpulan wazan pertama. Yang tadi yukhadi'u, dia dalam kumpulan mana? Dia bukannya dalam kumpulan di sini, tapi dia kumpulan yang ni. Yufa'ilu. Jadi yukhadi'u itu sebenarnya dibentuk daripada acuan mana dia punya ni, acuan yufa'ilu yang ni ya. So bermakna dia bukannya wazan pertama, dia adalah wazan ketiga ni. Ya, bermakna yukhadi'u itu adalah fi'il mudhari' maklum wazan ketiga. Sebab dia mengambil acuan yufa'ilu dengan ya baris hadapan. Ya, lihat ya baris hadapan, ya ini. Ya baris hadapan dengan diikuti dengan ada tambahan alif selepas huruf yang pertama. Itulah menunjukkan dia wazan ketiga ya. Jadi kita tidak dapat cari huruf akar di situ. Jadi kita kena cari dalam kalimah yang mengambil bentuk wazan pertama. Jadi yakhda'u tu ialah yang ni ya, dia mengambil acuan ni. Ambil kotak semula. Ia mengambil yakhda'u adalah acuan yang ni, yaf'alu ni. So confirm dia adalah apa? Kalimah fi'il mudhari' maklum wazan pertama. So di situ kita boleh cari 3 huruf apa? 3 huruf akar, 3 huruf akar dan juga kata dasarnya ya. Jadi kita balik kepada ayat tadi. Kita clear kalau drawing ni dulu. Dan kita balik kepada ayat iaitu yakhda'una tu ya. Tengok di bahagian sini, klik untuk selanjutnya ya. 3 huruf akar dah ada sini. Kha, dal dengan ain. Ya, makna dia mereka menipu juga. Tapi konteks mereka menipu sini dengan mereka menipu di dalam wazan ketiga tadi
ada perbezaan, ya. Walaupun makna dia sama tapi konteks dia berbeza. Sebab ini wazan pertama. Yang tadi wazan ketiga. Sebab tu kalau kita membaca Quran, kita tak boleh hanya bergantung kepada membaca terjemahan. Sebab terjemahan dia tidak menjelaskan makna tu tepat pada konteks. Dia hanya memberi makna saja. Sebab kita kena kenal kalimah tu, bukan setakat membaca makna, ya, tak mencukupi. Jadi kita klik kat sini, tuan-tuan akan dapati confirm dia adalah wazan pertama. Di manakah kita lihat dia wazan pertama? Kita kotakkan dia. Sekejap ya. Okey, lambat sikit. Okey, kotakkan dia. Iaitu di sinilah. Nampak bentuk satu. Ini menunjukkan wazan satu. Confirm kalimah yahda'una ni adalah fi'il mudhari' maklum wazan satu. Bila ada wazan satu, barulah kita boleh mencari apa dia? Kata dasar dia. Kata dasar dia menyerupai kalimah fi'il mudhari' wazan pertama. So yang pertama sekali atas ni adalah fi'il madhi, ya. Dia wajah kepada kata dasar, kaedahnya dia sama dengan fi'il madhi maklum wazan satu kepada kalimah tu. Carilah, ya. Kata dasar tidak digunakan dalam ayat, ya. Kata dasar hanya untuk membentuk kalimah. So di dalam kalimah tu dia menggunakan fi'il madhi wazan satu. Carilah yang itu. Jadi fi'il madhi wazan satu mana? Yang ni, khada'a. Jadi bermakna kata dasar dia sama dengan khada'a tu. Itu cara nak mencari kata dasar, ya. Jadi kita tahu sekarang 3 huruf akar dia kha, dal, ain, dan kata dasar dia ialah khada'a. Jadi bila kita nak membuat pembentukan kalimah nanti, kita gunakan maklumat itu, ya. Kepada yukhadi'u, daripada khada'a tu barulah dia membentuk yukhadi'u, iaitu dalam bentuk fi'il mudhari' maklum wazan ketiga, ya. Okey, kita clearkan dulu drawing ni. Clear drawing. So kita balik kepada yukhadi'u, dan kita kita cuba bahaskan yukhadi'un Allah tu sekali, iaitu kita gunakan leksi logos lah, ya. Kita gunakan leksi logos ni. Dan kita masukkan kalimah yukhadi'un Allah, yukhadi'un Allah, ya. Okey. Yang itu kita boleh type dia sajalah, ya. Type dia saja. Kedua-dua ayat daripada yukhadi'un, daripada tafsir dan perkata, dengan korpus kita tidak boleh copy dia, ya. Kalau nak copy boleh, tapi kita kena pergi ke bahagian lain, bahagian senarai ayat itu, barulah kita dapat copy. Tapi kita boleh type saja, ya. Yukhadi'un ialah ya baris depan, lepas tu kha baris atas, dan selepas kha baris atas dia ada alif kecil. So alif kecil kita gunakan, ya, penyambung ni, penjarak ni, ya. So kalau kita tak guna, nanti dia akan naik atas kha. Itulah sebab tu kita gunakan penjarak ni, barulah kita letakkan alif kecil tu, lepas tu dal baris bawah, lepas tu ain baris hadapan, dan waw diikuti dengan nun baris atas, ya. Lepas tu objek dia ialah Allah lah, ya. Allah yang kedua tu ditasydidkan dengan baris atas, lepas tu ha mengambil baris atas sebab dia maf'ulun bih, ya. Dia kan kita buatkan yang ni kita nak membahaskan dia dalam ayat 2, surah kedua ayat ke-9, ya. Surah ke-9.
untuk rujukan kita ya. Okey. So sekarang ni kita um, um, lihat kalimah yukhadi'una dulu. Yukhadi'una itu kita bahaskan dia dari aspek apa? Komponen dia. Ya, komponen kita kopikan kat situ dan kita gunakan arrow terbalik untuk menunjukkan komponen. Kita nak pecahkan dia kepada komponen, iaitu dia apa komponen dia? Yukhadi'una ni adalah fi'il mudhari' yang apa? Yukhadi'un dulu adalah kata terbitan dia ya, kata terbitan dia dan ditambahkan dengan waw nun tu sebagai imbuhan majmu'ah, kita panggil imbuhan majmu'ah tu maknanya imbuhan menjamakkan kalimah tu. Ya, itu komponen kepada yukhadi'una adalah okey, dal alif kecil dengan dal ni pun rapatnya kita tambahkan dengan penjarak tu ya, supaya dia kemas sikit penulisan dia. Ini pun sama ya, kita jarakkan dia, mungkin kena jarak 3 kali. Prof, nak tanya Prof. Ya. Tadi kalau kita tengok maksud yukhadi'un tu, yukhadi'un Allah tu, dia maksud hendak, ada hendak dekat menipu tu. Macam mana kita nak trace benda tu ada hendak kat situ? Sebab yang ayat ya khadi yang baris atas tadi, yang ya khad apa tadi? Yakhda'u tu dia tulis mereka menipu je. Macam mana kita nak tahu dalam ayat tu ada hendak pula dalam tu? Itu kena faham konteks dia. Yeah. Konteks dia. Kita tak sampai situ lagi ya. Itu dah hujung tu. Tapi Ini saya terfikir macam mana boleh tahu ada hendak dalam tu? itu konteks ya. Konteks kita kena faham konteks dia lah. Sebab apa? Yukhadi'un dalam yang pertama ni ialah objek dia Allah. Kan ya? Objek dia Allah. Sedangkan yahda'una tu objek dia bukan Allah. Objeknya mereka sendiri. Jadi konteksnya ialah mereka ni tak boleh menipu Allah. Kan? Bagaimanapun apa Allah nak mengata orang-orang munafik ni apa kerja dia? Mereka cuba menipu Allah. Kenapa cuba ataupun hendak tu ialah maknanya mereka tidak boleh menipu Allah. Jadi kalau kita kata mereka menipu Allah, konteks dia dah out lah tu. Seolah-olah Allah ni boleh ditipu ya. Tapi kalau jadi, kita tak ada perkataan Allah tu, perkataan hendak tu maksudnya dia boleh ada boleh tak ada lah kan? Macam tu kan? Ya dia ada ini dalam konteks dia. Okey. Kasih Prof. Kalau objek tu bukan Allah, dia tak ada hendak. Bermaknanya apa ni dia melihat objek tu siapa ya. Jadi objek tu ialah Allah, jadi seseorang ataupun manusia tidak boleh menipu Allah. Jadi Sebab tadi saya tarik Prof, dia tulis memperdaya dekat memperdaya tu dengan menipu samalah ya. Macam licik kan memperdaya kan. Ya, dia ialah memperdaya dengan menipu tu samalah. Ya, jadi maknanya ayat tu tidak boleh kita kata mereka menipu Allah ataupun memperdaya Allah ya. Sebab Allah tu Maha Kuasa ya, tak ada orang yang boleh menipu dia. Jadi yang lebih sesuai ialah mereka cuba menipu Allah ataupun mereka hendak menipu Allah. Terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, tapi sekarang kita masih baru nak mengenal kalimah tu ya. Kita pecahkan kepada komponen. Komponen pertama ni ya adalah kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari' maklum. Wazan ketiga yang mufrad, muzakkar mufrad. Ya, dia sembaris dengan untuk jamak itu sebab tu ada komponen waw nun ya. So selepas ni kalau kita sudah mengenal ni ya, kalau kita nak buat penerangan kepada satu-satu pun boleh ya. Keduanya kita boleh mulakan dengan membuat pembentukan kalimah ya. Pembentukan kalimah bahagian ni lah. Kalau kita nak catikkan boleh ya, tulis tak apa.
supaya kita tak confuse nanti ya. Pembentukan kalimah qaf kaf nun, kalimah apa dia, yukhadi'una. Kita buat yukhadi'una tu dulu, dan baru kita mulakan dengan maklumat yang telah kita kumpulkan tadi, iaitu 3 huruf akar dulu, iaitu kha, dal dengan ain. Kemudian kita dah jumpa kata dasar tadi, ya apa tu, kita gabung dan dia mengambil acuan fa'ala. Jadi khada'a, ya. Khada'a, dan kita type sajalah khada'a. Ya, khada'a ialah kita gabungkan tiga-tiga ni dan bariskan atas kesemuanya. Yang ni sorry. Ini kha, ya, kita tukar kha. Okey, ataskan, atas, itu acuan fa'ala. Dal baris atas, ain pun baris atas. So inilah kata dasar dia, ya. So kita letakkan dalam bracket kata dasar. Kata dasar dah ada makna, iaitu apa? Memperdaya ataupun menipu. Dua-dua tu boleh. Kalau menipu, mim non ya fa waw, ya, ataupun memperdaya, slashkan dia, memperdaya, fa ra dal alif ya, ya, dalam bentuk kata kerja. Kata dasar mesti dalam bentuk, ya, kata kerja. Okey, kemudian barulah kita bentukkan kata terbitan, ya. Kata terbitan tadi kalau tuan-tuan ingat balik, dia adalah wazan apa? Wazan ketiga, ya. Kalau sini belum kita catatkan, elok kita catatkan sekali, iaitu dalam komponen ni catatkan sekali, ya, iaitu yukhadi'un ni adalah fi'il mudhari' maklum maklum waw mim maklum, wazan ketiga, waw, zai, nun dan 3 bawah ni, itu wazan ketiga, ya. So bila kita tahu dia wazan ketiga, jadi kena ambil acuan fi'il mudhari' maklum wazan ketiga, iaitu apa tadi? Yufa'ilu, ya, yufa'ilu. Kalau nak tengok semula boleh, ya, pergi kepada template ni, fi'il mudhari' maklum wazan ketiga, yani yufa'ilu. Inilah dia punya acuan dia, ya, yufa'ilu. Jadi itulah acuan yang kita perlu gunakan di dalam pembentukan kalimah. So boleh typekan dia, ya baris depan, fa baris atas, diikuti dengan tambahan alif, ya, tambahan alif, lepas tu ain baris bawah dan lam baris hadapan lah. Yufa'ilu, itulah acuan dia, ya, untuk membentuk kata terbitan yukhadi'u. Daripada yufa'ilu tu dia akan menjadilah kata terbitan yukhadi'u ni. Dia ngam lah. Jadi kalau betul tu prosesnya, dia akan menghasilkannya jawapan yang betul. Kalau kita salah pilih ni, dia tidak akan menjadi fi'il mudhari' maklum wazan ketiga, ya. Jadi yang ni kita jarakkan sikit. Okey, menipu ataupun memperdaya. Yukhadi'u adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1, dan kita masukkan sekali di sini itu dari jenis jantina dia, ya, muzakkar, dan bilangan dia ialah mufrad, ya, mufrad min
fa, ra, dal, mufrad. Kemudian ain baris depan. Ain baris depan menunjukkan i'rab dia yang marfu. Min, ra, fa, waw dan ain marfu. Ya. So bila kita dapat kata terbitan, kita tahulah kata terbitan itu apa dia. Yang inilah fi'il mudhari' maklum wazan 3 muzakkar mufrad yang marfu. Ya. Cuma lepas ni kita nak proseskan supaya dia menjadi kalimah yukhadi'una dengan menambah waw nun ni, ya. Jadi kita arrowkan dia kat situ. Ya, tambah yukhadi'una tambah waw nun. Kita boleh copy je sini. Ya, sebab kita dah type, kita copy saja, bawa ke sini, paste dia. Ya. Yukhadi'u tambah waw nun, maka dia akan jadilah yukhadi'una. Sebab kita dah buat pun komponen dia, kita pecah yukhadi'un tambah waw nun, dia jadi yukhadi'una. Okey. Kemudian dia, tapi kalimah tu dia ada Allah, objek, ya. Jadi kita buat satu step lagi. Yukhadi'una tu kita tambahkan Allah, ya, supaya dia masuk sekali dengan objek dia, ya. Objek dia kita kopikan Allah, tetapi di sini sebelum dia bergabung, kalau ada tanda campur ni dalam proses pembentukan kalimah, dia belum lagi bergabung dengan yukhadi'u. Maknanya dia belum lagi menjadi objek. So dia tidak boleh mengambil baris atas. Jadi original dia ialah baris hadapan, ya. Baris hadapan. Barulah kemudiannya dia bila digabungkan dia menjadi objek. Ya, dengan objek kita ambil yukhadi'u, kopikan dia bawa ke sini. Ya. Sekarang ni tak ada tanda campur tu, maknanya dia sudah bergabung dan Allah sudah menjadi objek kepada yukhadi'u. Nah, ya, di sini tidak boleh di baris atas lagi, dia belum lagi objek, dia hanya komponen saja, ya, komponen yang belum bergabung lagi, ya. Kita nak tunjukkan step by step macam mana kalimah yukhadi'una ni boleh terjadi, ya, di dalam pembentukan ayat itu, ya. Okey. Okey, so setelah kita sudah sama dengan ni dan kita boleh memberi terjemahan dia. Ya, so di sinilah tadi masuknya elemen konteks mereka yukhadi'una ni, perbuatan. Satu perbuatan yang melibatkan dua pihak, ya. Dan pihak pertama dengan pihak kedua tu dia dia saling membuat perkara yang sama, perbuatan yang sama. Itulah konteks wazan ketiga, ya. Jadi bermakna kita boleh bayangkan mereka ni cuba menipu Allah, tapi Allah takkan nak ditipu, ya. So Allah mengambil tindakan, ya, untuk menafikan penipuan tu. Maknanya penipuan mereka tu sebenarnya tidak berjaya, ya. So dalam konteks itulah yang bila menterjemahkan tu, dan proses tu berterusan, ya, sebab perbuatan mereka ni fi'il mudhari' ni berterusan sentiasa. Jadi proses itu akan berterusan berulang, ya. Jadi dia memberikan makna mereka hendak, ya, mereka hendak menipu. Hendak ialah ha, non, dal, qaf. Ya, Melayu gunakan qaf, ya, dia tak menggunakan kaf. Hendak menipu. Min, non, ya, fawalah, menipu Allah. Cuma maknanya dalam konteks ni, walaupun Allah tu objeknya kepada yukhadi'u, tapi sebenarnya mereka tidak boleh, ya, tidak boleh menipu Allah. So, tasydidkan dia, ya, mereka hendak menipu Allah, ya, ataupun mereka cuba menipu Allah, ya. Tapi sebenarnya mereka tidak berdaya. Selepas tu Allah akan balas kembali dalam ayat tu, ya. Allah mengatakan yang sebenarnya perbuatan mereka tu hanya menyebabkan mereka menipu diri sendiri, ya. Mereka tidak akan berjaya menipu Allah.
Okey, untuk hari ini kita sampai di sini dulu dan insya-Allah kita akan sambung besok ya. Okey. Bukan besok, hari Sabtu ya. Kita akan Hari sambung Sabtu. hari Isnin minggu depan lah ya. Isnin, ya. Isnin minggu depan. Kita tengok kalau kita perlu ulas balik, mungkin saya akan kongsi dengan tuan maklumat wazan ketiga ni ya, di mana kita dapat untuk memahami wazan-wazan ni, apakah bezanya yahda'una dengan yukhadi'una tu dalam konteks wazan ya. Wazan yahda'una adalah wazan pertama, sedangkan ini yukhadi'una adalah wazan yang ketiga ya. So apa kita buat hari ni, kita simpan dulu yang ni, print screen dia ya. Kalau turun ke bawah sikit elok, better lah, sebab kita nak buangkan image yang atas tu. Yang ni kita boleh simpan dia dalam Word ya, in case nak guna balik. Jadi kita simpan dia dalam Word. Kalau kita tak simpan, kita kena type balik. Okey, Word dia ialah QHS. Tak ada dalam ni ya, kena buka balik yang baru ke. New. Okey, kena pergi ke desktop. QHS. Okey, dan kita simpan di bawah ya. Sehingga kita nak, kalau kita nak gunakan balik, jadi kita boleh gunakan semula. Itu dah simpan tu, kita save lah. Okey. So untuk hari ini kita sampai di situ saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan. Prof, Ya. dalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal yang soalan yang saya bagi semalam tu. Tadi dah ada jawab kan? Dah jawab separuh tu, sebab dia tahu sampai situ jawapannya. Cuma dia tak Okey. tahu kenapa kan dia baris bawah, kenapa tak pilih baris atas atau depan. Yang tadi Okey. ijata'ul Okey, khairat. pertamanya kalau dia mengambil baris depan, dia akan menukar makna dia ya. Sebab kalau kita pelajari Maknanya isim domain tu apa makna dia? Aku. Kan? okey, betul. Tu. So Betul. untuk mengelakkan pertukaran makna tu, jadi baris depan tak boleh gunalah. Alright. Okey, Ah. faham. Ya, begitu juga dengan baris, kalau baris atas. Baris atas kalau diguna ta, dia apa? Ta tu lah engkau pula. Oh, I see. Jadi untuk Okey. mengelakkan keliruan tu, Logik. Betul. ya. So dia gunakan baris kasrah lah. Maka dia ambil baris bawah. Mengapa maksudnya dia ambil baris bawah sebab dalam kes ni tak ada majrur kan? Ya, tak, dia bukan dia bukan majrur tu ya. Sebab dalam dia verb cuma- tak ada majrur. Dia cuma nak menyambungkan dua kalimah yang sukun. Dua huruf yang sukun tu dia kena hidupkan dengan satu baris ya. So dia antara tiga baris tu yang lebih bersesuaian ialah baris kasrah lah. Alright. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey. Dah dapat jawapan. Terima kasih Prof. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita boleh